Kita sampai muka surat 73. Dan ada pun orang yang bergantung, kataku, dan kalam ini sangat menghimpunkan bagi maknanya. Okey. Bukan ada pun kataku. Apa baca atas sikit apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Boleh tarik sikit pintu tu, silau saya. Tarik sikit kalau boleh tarik lah. Okey. Boleh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan kataku, dan kalam ini sangat menghimpunkan bagi maknanya, maka bahawasanya orang yang berani tiada hiraukan kesudahan, menyahajakan akan pekerjaan atas kuat dan adat, dan berani hati, tiada berpaling ia daripada pekerjaannya yang memalingkan akan dia, ataupun khatir yang kebinasaan, yakni melambat citanya, maka berlakulah baginya segala pekerjaannya. Kita masih lagi membicarakan mengenai penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang benar-benar berani dalam melakukan pekerjaan, ataupun orang yang kuat hatinya kepada Allah Ta'ala, dia ini tidak hiraukan apa kesudahan dia. Sehingga kan ada para sahabat yang sedikit pun tidak meninggalkan harta. Dapat harta hari ini habis lalu, dapat harta hari ini habis lalu. Sehingga kan ada sahabat yang dapat harta banyak, dia tidak tidur malam membagikan kepada fakir miskin, tidak tinggal pun esok lusa apa pun. Sehingga kan ada mengatakan bahawa kalau orang itu dia ada menyimpan sesuatu makanan ataupun harta untuk 3 hari, itu sudah lemah tawakalnya. Ada berpendapat demikian. Ini adalah bagi orang yang ahli makrifat kepada Allah. Ada pun kita ini takut nak tinggal macam tu. Maknanya esok tidak ada makanan, dah susah hati dah, walaupun hari ini ada makanan. Jadi orang yang betul-betul kuat kepada Allah, dia tidak hiraukan kesudahan dia, tak hirau, tak kira dah. Ada pun kesudahan akhirnya, esok nak makan apa, lusa nak makan apa, bagaimana kehidupan akhirnya nanti, itu dia serah pada Allah. Dia kata susah apa, Allah Ta'ala ada. Dia yakin. Ini orang yang betul-betul kuat keyakinan kepada Allah. Maka kita ni jadi dhaif, ni lemah keyakinan kepada Allah. Lalu dikatakan dia ada menghiraukan kesudahan, menjahajakan akan pekerjaannya atas kuat dan juga adat dan berani hati. Maknanya dia buat dengan kekuatan dia, dengan adat biasa dia, dan betul-betul dia menyerahkan hatinya, betul-betul bergantung, tidak takut. Dan dikatakan bahawa tiada berpaling ia daripada pekerjaannya yang memalingkan. Dia tidak berpaling. Macam orang kadang-kadang dia sudah ibadat, tapi bila memikirkan rezeki dia tumpu, berpaling ibadat dia berpaling daripada ibadat, tuju pada rezeki. Ada pun orang-orang yang kuat hatinya, tidak ada apa yang boleh memalingkan dia daripada ibadat. Tidak ada apa yang boleh memalingkan dia daripada ibadat, kerana kuat yakinnya kepada Allah. Jadi hari ini yang berlaku, kita kadang-kadang kerana rezeki kita berpaling pada ibadat. Yang sudah kita boleh tumpu pada ibadat, tetapi oleh kerana kurang keyakinan kita kepada Allah, ataupun kita ini rasa hati yang begitu lemah, sehingga kan selalu memikirkan tentang rezeki, memikirkan tentang keadaan akan datang dan sebagainya, lalu berpaling daripada ibadat. Orang yang kuat hatinya tidak berpaling, ada rezeki pun apa, ibadat saja. Ada, tidak ada sudah. Sama ada dia tetap beribadat, tidak ada dia tetap beribadat kepada Allah. Ini kalau kita tengok golongan ahli sufah, sahabat-sahabat Nabi, mereka sentiasa hidup lapar. Abu Hurairah
pernah dalam keadaan dia ini dikatakan sakit sawat. Dia jatuh, kemudian dia menggelepar lah. Dan disangka sakit sawat sebab apa? Sebab dia lapar. Lapar dan tidak ada makanan. Tapi untuk mencari makanan tu, dia sungguh-sungguh pada Allah. Sehingga saya baca dalam kitab Risalah Qusyariyah mengatakan bahawa ada seorang itu, dia ini terjatuh dalam telaga. Lalu dia kata, ya Allah, aku tak mau minta tolong, kerana aku tahu kamu ada bersama aku. Maknanya kalau aku minta tolong, bermakna aku tak yakin padamu, sedangkan kamu ni bersama aku. Macam kita, ada orang yang boleh tolong kita. Kenapa kita minta tolong orang lain? Macam seolah-olah tak yakin orang sebelah kita ni. Itu kuatnya iman dia, kuatnya pegangan. Lalulah datang seorang, dia tengok telaga itu, dia kata beginilah, tutuplah telaga ni, takut bahaya. Ada orang jatuh bawah, ada orang dalam dia jatuh bawah. Yang dalam jatuh dalam telaga ni, jatuh dalam telaga ini, dia berpegang lah kepada kayu-kayu yang ada bawah, memang tak tenggelam. Lalu dia kata, aku tidak mau minta tolong dengan orang lain, tidak mau menjerit minta tolong, kerana aku yakin engkau bersama aku. Jadi orang datang orang tu, lalu dia pun kata, orang datang, aku tak mau minta tolong dengan orang, aku nak minta tolong denganmu ya Allah. Lalu orang pun datang, dia pun tengok telaga ni, dia tak tahu orang dalam, dia kata kena tutup, bahaya. Tutup, nanti kalau orang nak guna biar dia buka. Lepas tu dia tutup balik. Dia pun tutup balik. Jadi dalam keadaan macam tu, orang pun tutup lah. Dia duduk dalam. Masa tutup tu dia nak minta tolong. Dia nak kata jangan tutup. Jangan tutup. Lalulah dia pun kata, dia kata aku tak jadilah nak minta tolong. Lalu orang pun tutup lah, duduk dah gelap. Mari pula seorang lagi nak guna air. Buka balik telaga, ambillah tali, jatuhkan tali tu, tengok-tengok ada orang tu pun kata, bergantunglah kamu, ada tali ni. Dia kata aku tambah. Dia tak mau, kerana nak tolong daripada Allah Ta'ala juga. Tawakal. Lalu dia minta, gantunglah kamu, gantung. Lalu orang tu kata, aku tak akan lagi kamu tidak bergantung pada tali-tali. Lalu dia kata, inilah Allah Ta'ala tu, sungguh apa sayang. Dia pun bergantung juga dengan tali. Bergantung dengan tali, dia pun naik lah. Dia kata, aku cukup yakin kalau aku minta tolong dengan Allah, Allah Ta'ala akan tu. Sama ada Allah Ta'ala tu dia sendiri dulu, ataupun Allah Ta'ala akan menghantarkan orang untuk tolong dia. Ini tawakal yang tinggi. Kalau kita tak lewat gitu tu, jatuh tu tepik bagi orang tolong. Maknanya itu nak beritahu, itu gambaran nak beritahu mereka kuat. Maka dia kerjalah macam biasa, ikut adat dia dan yakin dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia kerja, dia ikut yakin dia. Maknanya, dan tidak ada satu pun yang dapat memalingkan akan pekerjaan ibadat dia. Biasanya yang memaling ibadat kerana kurang tawakal adalah rezeki sebagai contoh. Jadi kerana kurang kita tawakal, akhirnya kita berpaling pada ibadat. Ataupun khatir, yakni kebinasaan, yakni melambatkan ceritanya, maka berlakulah baginya segala pekerjaannya, ataupun membawa kepada kebinasaan, ataupun melambat-lambatkan ibadat. Contohnya macam mana? Contohnya tak apalah, dapat rezeki banyak-banyak dahulu baru kita beribadat. Barulah kita nak beribadat. Ini kurang yakin lagi dengan Allah. Imam Ghazali melarang kita perbuatan macam itu. Dalam ibadat tak boleh nak tangguh. Kalau nak tangguh rezeki tak apa. Maknanya nak meniaga, nantilah lambat untuk beribadat, itu tak apa. Tapi kalau kita kata tumpu kepada mencari harta ataupun mencari rezeki, jadi melambat-lambatkan ibadat, itu tidak boleh. Itu dikira orang itu sudah berpaling ia daripada pekerjaan ibadat. Maka ini pun ramai. Kadang-kadang sudah ada harta tidak mau pergi ke Mekah. Nantilah dulu, tunggu masa nanti perniagaan biar kukuh, nanti baru nak pergi.
Maka ini dikira orang itu sudah tidak yakin dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah memberi rezeki. Jadi kita kena pegang betul-betul. Yang paling penting ibadat kita jangan kita lupakan. Bermula orang yang tawakal. Tawakal ni menyerah diri kepada Allah. Jangan kita faham menyerah diri kepada Allah sampai tidak berusaha. Imam Ghazali mengatakan bahawa perbuatan tidak berusaha bagi orang awam, jangan bagi orang ahli arifin, orang yang makrifat itu lain. Orang yang awam macam kita ni orang awam. Bagi orang yang awam ini adalah haram dia ini tawakal, tidak bekerja, tidak berusaha. Tidak boleh. Yang dimasukkan tawakal adalah seorang itu berusaha dan menyerah daripada pemberian Allah. Bukan menyerah tidak buat kerja, tidak. Menyerah pemberian Allah. Kita berusaha menyerah. Bila menyerah itu dengan arti kata orang tawakal ini dia rata. Ulama mengatakan penyerahan ini ada 3. Satu dia panggil tawakal. Tawakal ini dia yakin dengan janji Allah. Seperti Allah Ta'ala janji beri rezeki, dia yakin tanpa Allah Ta'ala beri rezeki. Seperti Allah Ta'ala kata, kalau mu tolong aku tolong kamu, dia yakin. Dia tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong dia. Bila Allah Ta'ala tolong dia, dia serah, dia yakin. Maka orang yang yakin kepada janji Allah ini dia panggil orang tawakal. Yang kedua, dia panggil orang yang taslim. Taslim ni dia yakin dengan ilmu Allah. Dia buat macam ni, tiba-tiba Allah Ta'ala beri macam ni, ni ilmu Allah, dia yakin. Yakin dengan ilmu Allah. Ni orang pekat pertengahan. Orang tawakal ni pekat permulaan, ataupun orang yang pekat awal-awal. Maka orang yang taslim ni dia serah kepada ilmu Allah. Dan sebab itu dalam ilmu Allah, apa-apa yang berlaku dalam ilmu Allah dia tidak bahas, tidak menolak, tidak tertanya-tanya. Ini ilmu Allah, dalam ilmu Allah. Itu dipanggil orang taslim. Yang ketiga orang tafwid. Tafwid. Orang yang menyerah dengan qada dan qadar Allah. Kadang-kadang kita berlaku musibah, kita terima, lidah kata terima, tapi hati bapalah buat gitu. Itu maksud tidak terima betul-betul. Ini tafwid, maknanya orang yang betul-betul menyerah akan qada Allah ataupun hukum hakam Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Maka ini jenis penyerahan kita. Maka orang yang bertawakal ini dia menyerah setelah usaha, itu tawakal. Tapi kalau menyerah tidak berusaha, itu tidak dipanggil tawakal sebenarnya. Maka orang yang tawakal mengkosakkan pekerjaan atas kuat yakin. Dia buat kerja, dia tawakal dalam keadaan dia betul-betul yakin, kuat yakin dia kepada Allah. Jadi bila setelah dia buat kerja, lalulah Allah Ta'ala memberi dengan usaha dia yakin, ini daripada Allah. Dan dia terima, dan terang mata hatinya, dan mata hatinya terang, maknanya segala pemberian Allah dia terima. Ini orang yang betul-betul terang mata hati dia, boleh terima segala pemberian Allah. Ada orang dia tidak terima. Kadang-kadang dia tidak terima dari segi lidahnya tak terima, ataupun memang dari segi perbuatan. Contoh orang yang seolah-olah tidak terima, yang pertama dia rasa tidak cukup dengan pemberian Allah. Yang kedua, dia ini sanggup mengorbankan masa ibadat dia untuk mendapatkan mendapat lebih daripada pemberian Allah. Jadi Allah Ta'ala beri rasa tak cukup sama. Ni tak cukup sama ni, rasa tak cukup. Sedangkan Allah Ta'ala memberi itu mencukupi dengan kadar dia. Dan tidak pemberian Allah tidak berlaku dalam pemberian Allah Ta'ala itu. Satu memang kadar dia, yang kedua memang merupakan satu untuk ujian pada manusia. Allah Ta'ala lebih tahu pada kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala beri kita pada dia tahu keadaan kita. Kita ni dalam keadaan sadar, boleh kita cakap. Dan kita takut kita lalai kepada Allah. Kita lalai kepada Allah. Jadi pemberian Allah Ta'ala ini dalam ilmu dia. Maka orang yang tawakal dia terima. Ini Allah Ta'ala beri pada dia, serah mata hati dia. Dan sempurna yakin dengan janjinya, janjian Allah Ta'ala. Dan orang tawakal adalah orang yang yakin ataupun terima dengan janji Allah.
Kerana dia yakin Allah Ta'ala memberi rezeki. Rezeki ni Allah Ta'ala sudah jamin sebenarnya. Allah Ta'ala sudah jamin rezeki kita masa bila? Sebelum kita lahir lagi. Sudah jadi ketetapan azali lagi. Ketetapan ni sebelum kita wujud sudah ditetapkan. Kita rezeki banyak mana. Tetapi oleh kerana kita tidak tahu ketetapan Allah, kita kena usaha. Maka Allah Ta'ala melarang kita tidak berusaha, lalu kita berusaha. Bila kita berusaha, kita pun dapat, kita kena pegang. Inilah janji Allah yang telah ditetapkan Allah Ta'ala beri kepada kita. Dalam ketetapan janji Allah Ta'ala beri kepada kita, yang utama sekali adalah ibadat kepada Allah. Itu yang paling utama. Jangan jadikan kita ini keutamaan itu rezeki, ibadat itu sampingan, jangan. Sehingga kan Ibnu Athaillah mengatakan bahawa manusia itu dia ini bersungguh-sungguh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah ibadat, yang telah ditetapkan oleh Allah rezeki. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Hanya kita perlu bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa di sini yakin dengan janji Allah dan sempurna percayanya ataupun sempurna imannya dengan akuannya, yakni dengan akuan Allah ataupun janji Allah, tiada berpaling kepada seorang yang menakutkan akan dia, tidak berpaling pun pada orang yang menakutkan akan dia. Sama ada orang itu memberi tahu kepada dia agar dia menumpukan mencari harta dan sebagainya, dia tidak berpaling. Kadang-kadang kita ini terpedaya dalam ibadat ni cukup banyak. Kadang-kadang kita tidak perasan maknanya. Jadi sebagai contoh lah, setengah-setengah tu dahulu macam kita nak buka tempat-tempat mengajar ni payah, nak cari tanah payah. Orang pun tak tahu kita duduk hati seorang-seorang. Waktu nak cari tanah je, kata nak buat tempat ibadat, tak nak buat madrasah dan sebagainya. Lalulah menapa ni, adalah kita dapatlah tanah, banyak ni tanah. Tapi lepas kita dapat tanah ni, ramai orang nak bagi. Masa kita cari tak ada. Ada yang jumpa saya nak bagi 2 ekar pada saya, ada nak cari 3 ekar pada saya. Lepas tu saya pergi satu tempat tu, ada sahabat saya ni, dia buat macam satu komplek. Maknanya satu komplek, apa yang kita sebut macam jenderami tu. Jadi mudir dia Syekh Hafiz tu, dia beritahu, dia kata, ustaz cari tanah besar-besar tak apa, kita support lah. Bagi kita nak begini, lepas tu boleh kita buat satu perkampungan. Buat tempat-tempat begini. Kalau ikut hati memang nak. Ikut hati memang nak. Tapi kadang-kadang bila saya pernah juga berjumpa dengan orang yang kadang-kadang dia tutup madrasah kerana terlalu tamu. Bila dia buat yang ni, dapat yang ni, nak buat yang ni, akhir kali tak terurus. Ni pun tidak terurus, akhir kali ilmu pun ke mana, ibadat pun ke mana, habis. Jadi kadang-kadang nampak zahir itu bagus, zahir itu memang bagus. Kita kena buka satu lagi gini, tapi kita kena tengok kemampuan kita. Kalau betul-betul mampu tak apa. Tapi bila kita niat nak buat baik, tapi dalam waktu yang sama kita dilalaikan dengan ibadat, itu boleh tahan lagi. Kalau setengahnya dia beritahu, hai ustaz, kita kena berniaga buat ustaz. Kita kena berniaga, barulah kita tenang. Kita gatul-gatul dengan orang. Kena berniaga. Berniaga apa? Berniaga macam ni. Maka nanti senang, tiap-tiap bulan boleh 5,000, 6,000 sebulan. Dah susah-susah, dan mikir-mikir ya juga. Lalu masuklah bidang perniagaan. Bila masuk bidang perniagaan, kita tidak sedar telah menjejaskan ibadat kita. Kita tak sedar. Dia sikit. Yang dahulunya malam-malam buka kitab. Malam-malam kadang bincang, telefon sahabat pun cakap bab hukum, cakap bab agama. Tapi ni telefon orang cakap bab niaga.
Maknanya kita pun sudah tidak ada masa. Tapi tujuan apa berniaga? Tujuan ibadat. Niat itu, niat ibadat lah. Nanti kalau saya ada, nanti saya boleh buat buku yang baru. Saya boleh percumakan pelajar, saya boleh membantu orang-orang susah. Kan niat ibadat. Niat ibadat. Tapi dalam walaupun kita niat ibadat, tapi sebenarnya kita telah terkena tipu daya tadi. Akhir sekali ibadat pun ke mana, rezeki pun kerja pun tak dapat. Jadi sebenarnya dalam Imam Ghazali menyuruh kita yakin dengan janji Allah. Kita kena terima, kena merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan jaga-jaga orang-orang yang menakutkan kamu. Kadang-kadang orang itu beritahu kepada kita perkara yang baik, tapi bila kita menceburi, rupanya kita telah terlalai dalam melakukan ibadat. Itu hak syaitan. Syaitan macam-macam, yang menggoda kita, ataupun syaitan yang memusuhkan akan dia. Dan syaitan ni akan memusuhi kita. Sekali-kali dia tidak akan maknanya tidak akan menolong kita melakukan kebaikan. Dia akan menakutkan kita. Syaitan akan menakutkan kita. Susah, kalau kamu tak cari rezeki banyak, macam mana kamu nak pergi Mekah? Nak cari banyak-banyak. Kena cari banyak-banyak. Akibat kita mencari banyak-banyak, lupa kita ibadat. Dia kata lagi, tak apa, tak ada tujuan nak pergi Mekah. Nanti kamu pergi Mekah, minta ampun banyak-banyak, tak Mekah lagi. Semayang kita kau lambat. Lepas tu kan ada dulu, ada orang cerita yang dia dahulu meniaga, dia tak maju. Dia kenapa dia tak apa meniaga mana. Dia tak meniaga lah, pergi masjid surau, kemudian dapat jalan berniaga. Maju perniagaan dia, maju. Surau pun tak pergi. Mula-mula pergi, lepas tu berkurangan. Hari-hari sibuk, lama-lama tak pergi langsung. Lepas tu dah maju, semayang lewat. Bila semayang lewat, akhir kali tak semayang, mati dalam keadaan tak semayang. Asal dia semayang, asal dia boleh semayang, mati dalam keadaan tidak sembahyang. Kerana mencari rezeki yang banyak-banyak. Tak kira kita tak tahu dia niat apa. Tapi ini nak cerita ni bukan tujuan mengaitkan, tapi untuk mengambil pengajaran. Kita pun tak tahu keadaan kita mati macam mana. Tetapi nak beritahu, maknanya jangan sampai terlepas ibadat. Kerana syaitan ini dia akan goda betul-betul kita. Tak boleh cara ni, cara ni. Tak boleh cara ni, cara ni. Sehinggalah kita ini terpedaya. Akhir sekali kita meninggalkan ibadat. Ramai orang meninggalkan amal ibadat dengan sebab-sebab seperti dunia, makhluk, syaitan dan sebagainya. Maka kemenanganlah ia dengan kehendaknya. Akhir kali menang dia. Menang dia dan dapat akan yang dikosatkannya dan mencapai dengan makhluknya. Makhluk ni apa yang dituntutnya. Kadang-kadang dapatlah apa yang dia nak. Apa yang dia nak tu dapat, maknanya, tetapi dia telah rugi. Rugi apa? Rugi ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan ada pun orang yang bergantung, yakni tiada berani, dan tiada tawakal. Maksud dia yang tadi tu, maknanya orang yang betul-betul yakin ini, dia ni tidak berpaling daripada manusia, tidak berpaling pada syaitan. Siapa yang tidak berpaling daripada syaitan, tidak berpaling pada manusia yang menakutkan akal dia, dengan arti kata dia tak ikut, maka dia akan dapat apa yang dituntut, apa yang dicari. Apa yang kita cari ni sebenarnya? Yang mari kuliah hari ni apa cari? Rasa Allah. Ini yang dicari. Menyampaikan ilmu tidak boleh mencari pengaruh, tidak boleh mencari harta. Tidak, yang belajar ilmu pun tidak boleh mencari apa-apa. Masing-masing mencari harta. Seorang ulama Indonesia, apa ni, Habib Nabil, dia cakap dengan saya, sembah-sembah ni, dia kata, okey Ustaz, dia kata dakwah ini sebenarnya, kita berdakwah ini, dia ni pendakwah, kita berdakwah ini, kita kena ambil ukuran Allah. Ukuran Allah ialah ukuran kita dengan Allah. Jadi bila kita berdakwah, kita kena tanya macam mana aku dengan Allah ni, macam mana aku dengan Allah.
Kalau kita dapat, kalau Allah Ta'ala kata, tak apa. Kalau Allah Ta'ala tak kata, tak ada faedah langsung. Dia tu orang ramai ke, orang ikut kamu ke, tak ada faedah kata. Jadi ukurannya, kalau dikatakan bahawa kalau ukuran ramai itu itulah berdakwah berjaya, bagaimana dengan Nabi Nuh? Tak ada orang. Nabi Nuh. Nabi Nuh dia kata orang tak ramai. Jadi itu tak boleh kata Nabi Nuh tak berjaya. Nabi Nuh lah orang yang berjaya, sampai termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Sebab apa? Sebab orang Nabi ini maknanya diuji dengan ujian yang begitu hebat, dan dia berjaya, sabar dan sebagainya. Maka itu yang dikehendaki. Hanya kita ni terberdaya dengan makhluk, terberdaya dengan syaitan, terberdaya dengan nafsu, terberdaya dengan dunia. Akhirnya lalai kita apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni beribadat kepada Allah. Jadi akhirnya kita ni jadi lemah, orang yang lemah. Lemah apa? Lemah keyakinan kita kepada Allah. Orang yang terpedaya dengan syaitan, dengan makhluk, dengan dunia dan sebagainya adalah orang yang lemah pergantungan dia dengan Allah Ta'ala. Dan ada pun orang yang bergantung, yakni tiada berani dan tiada tawakal, yang amat dhaif. Dia tidak tawakal, tidak bergantung dengan Allah, dhaif. Ada ia selama-lamanya antara angan kan? Antara angan dan taraddud. Taraddud ni ragu-ragu lah. Duduk dalam angan-angan dan duduk dalam ragu-ragu. Duduk dalam angan-angan lah kita kalau boleh, Allah nanti akan datang kita ini harta banyak, nanti boleh kita infak pada orang tu, banyak pahala kita. Duduk kerja ibadat pun dah, harta pun dah dapat, habis. Duduk angan-angan saja. Kadang-kadang duduk dalam ragu-ragu, taraddud. Mari keluh kesah gelisah, keluh kesah, sebut bayar, keluh kesah. Ibadah pun tak tahu mana, duk kerja tak tahu mana. Ini sebab apa? Sebab kita kurang bergantung dengan Allah. Dia orang-orang yang ahli ibadat ni, dia penumpang dia ibadat saja. Apa yang ada ni sampingan saja. Mana-mana yang boleh datang perkara yang boleh merosakkan dia ni, dia tolak awal-awal. Selagi asalkan ibadat ini terpelihara, terselamat, kita kadang-kadang sanggup meninggalkan ibadat. Untuk apa? Untuk mendapat apa yang kita kehendaki. Lalu dikatakan yakni tiada berani dan tiada tawakal, yang amat dhaif. Ada ia selama-lamanya dalam angan-angan dan juga taraddud. Yang pertama, dia ni duduk dalam angan-angan. Satu hari nanti dapat ini nak buat macam ni, dapat ini nak buat macam ni. Nak buat macam tu, nak buat ibadat lah. Maknanya. Dan yang kedua dalam keadaan taraddud. Taraddud maknanya ragu-ragu. Di antara berani dan takut. Antara berani dan juga takut. Dan apa ni? Sangkut. Sangkut dan tercengang. Tercengang. Seperti hima, yakni keledai di dalam yang tertambat, di dalam tempat rumputnya, kandang dia lah. Maknanya tak lepas, tak lagi ke mana juga. Maknanya takut, tak pergi jauh juga. Maknanya kalau ibadat pun tak ke mana-mana. Dan seperti ayam di dalam rebannya. Ada seperti ayam di dalam reban. Tidak pergi ke mana-mana, mengintai-intai akan barang yang datang pada tuannya. Tiada hampir daripada demikian duduknya itu. Dan itu tempat tercapai tinggi pekerjaan. Dan putus ceritanya. Apa dia kata? Saya pun tak tahu. Jadi orang masalah orang yang tidak bertawakal. Orang yang dhaif. Orang yang dhaif ni sebenarnya orang yang tidak tawakal lah. Orang yang tidak tawakal dia dhaif. Jadi dalam keadaan macam itu, dia tak menyerah kepada Allah. Bila dia tak menyerah kepada Allah, maknanya dia rasa tak cukup lah, rasa tamak. Padahal dia boleh dah beribadat, tak ada masalah. Dapat hati banyak tu cukup lah. Lepas tu beribadat pada Allah, tapi rasa tak cukup, lalulah dia pun mencari lebih. Dengan arti kata,
Tapi dia cari-cari lebih pun tak tu juga. Tak, kalau kaya nak cari kaya, tak kaya juga. Tidak mencapai apa yang dikehendaki. Dan ibadat pun sebagainya tercicir. Jadi duk berangan-angan semua. Duk tunggu tuan dia makan kali tuan dia mulai habis gitu. Mari mana-mana kali dia tunggu tuan dia mulai baru dia tahu ketika tu. Kita begitu keadaan kita. Duk tunggu. Kegi aku kalau aku kaya nanti aku nak buat macam ni. Tapi tengok tahun depan kegi kalau kaya mati gitu habis. Macam saya kata tadi maknanya. Jadi akhir sekali tak tercapai juga tinggi pekerjaan. Tak dapat juga kedudukan yang tinggi, tidak tercapai. Dunia pun tak tercapai kalau dia cari kerja siang malam. Allah, tak jutawan. Saya tak jumpa jutawan kerja siang malam. Ada orang tu sapa Allah, waktu pagi masuk pukul 9, keluar pukul 6. Daripada pukul 6 pukul 9 malam pula masuk kerja pula. Pukul 9 malam pun balik pagi pula. Pukul 5 dah balik. Pukul 5 pukul 9 masuk pula. Ya ilah. Dia tidur masa bila tau. Maknanya Allah sungguh kerja sungguh betul. Tapi kaya tak? Tak kaya. Atas muka dunia pun tak ada kedudukan lah dia. Tapi tak lagi akhirat lagi lah sebab ibadat tak ada asal. Orang yang macam ni nak cakap bab kuliah agama minta maaf banyak lah, tak ada lah. Sibuk gitu. Maka tidak tercapai kedudukan yang tinggi. Dan juga dia kata tiada hampir. Dan putus citanya. Maknanya apa yang dia ingin tak dapat, terputus. Dan tiada hampir menyahajakan ia akan pekerjaan yang mulia-mulia. Maknanya tidak hampir, tidak akan capai dia pekerjaan yang baik-baik. Maka jika ia menyahajakan akan dia, maka tiada hampir didapatnya dan tiada sempurna baginya yang demikian itu. Tak dapat mencari rezeki banyak-banyak pun tak dapat juga, ibadat pun tak dapat. Inilah orang Melayu kata apalah, papa saya pun ingat kendong apa dah? Yang dia kerja tak dapat, yang di kendong bercicir. Yang dia kerja tu, cita-cita dia nak buat macam ni contohnya, tak dapat. Tapi yang ada dah habis, tak dapat juga. Hilang gitu. Maka adakah engkau lihat orang yang mempunyai cita-cita itu daripada abna'ud dunia, anak-anak dunia. Dia panggil abna' tu anak-anak dunia. Ataupun dia panggil ahli dunia. Ataupun dia panggil hamba kepada dunia. Jadi hamba saja. Letih lengah dah, masya-Allah. Saja-saja aja. Kadang-kadang saya dulu ada seorang sahabat dahulu. Dia selalu ikut kuliah lah, kuliah maghrib, kuliah tu, alhamdulillah. Satu hari orang pun beritahu pada dia, Pak ni memang laris lawak macam ni. Maknanya jadi dia pun terlibat. Dia tu cerita. Tapi maknanya niat dia baik lah. Maknanya kalau Negara Maju tu nak sumbang pada madrasah dan sebagainya. Tapi bukan kerana nak sumbang, madrasah tu gitu. Tak ada. Akhir-akhir saya jumpa dia. Dia kata Allah sibuk sungguh. Lama-lama dia pun beritahu pada saya. Dia kata rasa rugi pula, dia kata. Yang dahulu dia naik kuliah hasil hati tenang tau. Lepas garis tenang saja. Jadi dia rasa tak tenang hati. Bila dah biasa pergi kuliah, dia tak pergi kuliah, rasa gana. Hanya macam kita kadang-kadang kita selalu duduk di kampung pergi kuliah sama. Satu hari anak kita kata, "Mak, lah mari rumah." Kita pun pergi lah ke Kuala Lumpur, contoh Kuala Lumpur lah. Kita pun duduk lah. Akhir kali lepas maghrib duduk rasa kosong je. Biasa-biasa dengar orang kuliah, dia tengok anjing di rumah. Bunyi. Manalah tenang hati. Lepas tu duduk saya 2 hari, teringat kuliah, rasa nak balik. Anak pun kata, Allah, mau duduk rumah saya tak tu hama. Saya 2 hari nak balik dah, dia kata. Hati memang tak tenang. Jadi dia pun rasa, tak tenang sungguh lah hati dia. Satu, hilang ketenangan. Yang kedua, datang kesibukan. Hilang tenang, datang sibuk. Maknanya kadang-kadang lepas maghrib ada lagi pelanggan. Lepas isyak, lepas tu pergi jumpa lagi pelanggan, balik lewat-lewat, esok pergi kerja lain pula. Sibuk. Akhir kali dia kata tak jadi. Tak jadi, maka dia lepaskan pekerjaan ni, balik semula kuliah.
Dia kuliah dah balik mula jadi jalan dulu. Dulu lama-lama. Dulu sama-sama dah masuk dah tertinggal dah. Lalu rasa rugi saja. Akhir kali kita dapat faham betul Imam Ghazali sudah demi tahu dah dalam kitab ni. Dia kata kalau orang terlalu kerja tak tercapai juga. Tak dapat juga. Yang dia cari pun tak dapat, kedudukan dunia pun tak dapat. Lebih lagi akhirat jelaslah ibadat dah tertinggal dah. Maka dia kata di sini, jadilah dia abna'u dunia, jadi hamba kepada dunia semata-mata. Tak ada apa-apa, jadi hamba saja. Yang ni tiada mencapai mereka itu akan mutabak yang besar-besar, kedudukan yang besar-besar tak dapat. Baik atas dunia, baik dekat akhirat tak dapat. Maknanya. Dan manzilah ni kedudukan juga. Ia mari bahasa Arab dulu. Dan kedudukan yang indah-indah. Kedudukan yang baik-baik tak dapat juga, kerana terlalu mengejar, melainkan dengan memutuskan hati mereka itu daripada diri mereka itu, tinggalkan putus dari abna'ud dunia, daripada mereka itu, iaitu anak-anak dunia ataupun orang-orang yang mengheret kita kepada dunia. Kita ni dalam ibadat banyak benda yang mengheret kita. Heret kita jadi yang kita nak duduk dalam ia ibarat atas landasan, atas jalan. Ini jalan ibadat. Tapi jalan-jalan ibadat ni kiri kanan kita banyak lorong. Ada lorong ni kata masuk lorong ni tak sapa kita apa tujuan yang kita nak. Maka inilah perjalanan kita. Lalu katanya jalan ni kamu putuskan. Maknanya dengan apa yang ada dia daripada mereka itu, daripada abna'ud dunia yang mengajak kamu kepada mencari dunia, siapa mencari rezeki lebih-lebih, siapa tinggal ibadat. Mencari rezeki yang lebih-lebih ni tidak dilarang sebenarnya. Jangan kita faham bila kita kata macam ini, kita belajar minhajul abidin, tak boleh cari rezeki lebih-lebih. Dah habis tu macam mana? Kena berhenti kerja. Daripada jawatan tinggi jadi jawatan rendah, nak jadi orang luhur, itu bukan. Maknanya yang mencari harta lebih itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita, adakah dengan harta yang kita dapat itu menghalang ibadat ataupun tidak. Kalau menghalang ibadat memang dilarang. Kalau tidak menghalang ibadat, itu tidak jadi masalah. Maka dikatakan putuskan. Sekarang ini sudah terhalang ibadat kita, maka putuskan daripada mereka itu dan harta mereka itu. Maknanya dan juga harta mereka itu putuskan. Dan ahli mereka itu. Ahli mereka itu, ahli itu keluarga. Maknanya termasuk dengan orang-orang yang berkaitan dengan dia. Kalau keluarga lah. Kalau sahabat dia lah. Maknanya putuskan daripada ahli-ahli daripada hamba dunia itu, katanya. Dan ada kalanya pekerjaan, maka dikerjakan pekerjaan yang besar-besar, seperti masuklah ia di dalam berbunuh-bunuhan di dalam perang. Kadang-kadang dah masuk urusan pekerjaan yang besar-besar, lalu mencari harta harap, terlibat kepada penipuan dan sebagainya. Ini betul ni. Satu ketika saya ini belajar, masa saya belajar di Kuza, dan ini Uniza. Kuza sudah tidak ada, Una pun tidak ada, yang ada Uniza. Jadi masa saya belajar dahulu, saya ada seorang sahabat saya ini dia ambil bahagian manajemen. Jadi bahagian insurans, bahagian kewangan, begitulah dia belajar. Dia masih ingin pemandai. Jadi saya memang baik dengan dia, tapi tidak berapa baik juga lah. Maknanya memang kenal lah, dia baik. Satu hari saya jumpa dia di Kuala Lumpur. Rupanya dia itu dikejar oleh orang-orang yang kaki pukul. Duduk. Jadi orang tu jadi duduk kat saya. Saya pun lama, saya tak tahu. Dia duduk jalan-jalan gaduh-gaduh tengah-tengah tu. Saya pun tengok dia tegur saya. Saya pun tegur dia. Saya pun cakap dia lama tak jumpa. Dia nak lagi-lagi dia. Jadi tiba-tiba orang kepung dia 3-4 orang. Kepung dia 3-4 orang. Masa tu berlaku di Cokit. Bukan di Cokit. Di mana saya tengok lah. Saya kalau pulih tak apa kenal. Jadi dalam keadaan macam tu, dia keliling. Lalu saya pun tak tahu. Saya risaulah. Ni apa-apa. Saya mana tahu. Saya pun risaulah. Saya ingat ke kawan dia.
Kawan dia, saya pun bercakap, saya tegur. Jadi 3 orang tu tunggu, dia pun tunggu. Tunggu. Lepas daripada tu, wallahualam lah. Lepas pada tu, dia pun lari. Jadi budak tu pegang 3 orang dia. Masa nak pegang tu, dia bisik dengan saya. Dia kata dia ada masalah ni, orang ni cari dia. Tadi yang tu baru saya pun dapat tahu. Saya pun tak tahu lah menyebabkan dia kena gitu. Maknanya, tapi tak beritahu kadang-kadang benda-benda ni melibatkan pada pekerjaan yang lebih besar. Kadang-kadang kita sudah melibat kepada penipuan hari ini, sudah tidak amanah. Kadang-kadang orang yang sudah baik, orang baik, tapi bila terlibat dengan perkara-perkara mencari harta yang lebih, jadi menipu. Menipu sampai membawa kepada pembunuhan. Ni Imam Ghazali kata, bukan dia kata kalau dia tengok keadaan kita, dia kan dengan zaman dia tu. Maka kalau kita cari kadang-kadang begitu, sabit daripada mencari lebih. Tapi orang yang mencari ibadat lebih-lebih, dia nak bunuh orang. Sibuk berzikir tu nak bunuh orang. Dia tengok orang ni zikir 10,000, aku 5,000, hati aku bunuh orang ni. Tidak ada. Kalau kita mengejar pada ibadat, dia tak akan berlaku macam tu. Dia tak akan berlaku macam tu. Tetapi tengok, kalau kerja akhirat dia jadi lain, kerja dunia jadi macam tu. Dari segi pekerjaan, akhir kali jadi rosak. Maka dikatakan di sini sampai membawa kepada berbunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan ni tanda akhir zaman. Disebut tanda akhir zaman ini banyak berlaku pembunuhan. Orang-orang baik pun dibunuh. Kemudian dikatakan bahawa pembunuhan berlaku. Dia kata orang yang membunuh tidak tahu sebab apa dia membunuh. Orang yang kena bunuh tidak tahu apa salah dia. Ini akhir zaman berlaku pembunuhan. Maknanya, maka dikatakan di sini, kalau pekerjaan dia ni, pekerjaan mencari rezeki ataupun pekerjaan orang-orang abna'ud dunia, ahli dunia, dari segi pekerjaannya kadang-kadang membawa kepada berbunuh-bunuhan di dalam perang. Perang ni maknanya pergaduhan lah. Termasuk juga dalam pergaduhan, dan dipukulnya akan segala seterunya, sebab tu kawan-kawan ini pun, kita ni ada di dunia pun, kawan-kawan ni pun jangan rapat. Nanti dengan kita pun terlibat. Kecuali dalam bab dakwah tu lain lah. Bab dakwah, ada seorang tu dia memang kaki pukul. Lalu dia dengar kuliah. Macam mana dia dengar kuliah? Alhamdulillah lah, dia berubah. Jadi banyak dia tanya saya. Dia kata kalau dengar agama ni memang macam-macam. Dia buat kerja dia tu. Tapi dia ada penyakit pelik sikit. Bukan pelik mana, dia selalu kata, saya ni nak tolong sangat ustaz. Mana-mana orang yang nak faham ustaz, khabar saya. Penyakit dia tu ada lagi. Penyakit dia kerja dia kaki pukul. Jadi lama dia berhenti. Dia kenal saya tu, dia berhenti. Jadi dia soleh. Jadi bila dia dengar ni, tu ada kalau orang kata-kata saya, dia minta izin dengan saya. Kalau saya izinkan, saya yakin memang ramai dia pukul. Memang kerja dia gitu. Dia mari saya dengar orang kata ke ustaz izinlah saya pukul dia. Jangan. Maknanya minta izin. Maknanya kalau ikutkan begitu. Ada dia minta izin. Kalau ustaz izin saya tak apa orang ramai tu. Ini jangan. Sebab pekerjaan agama tidak boleh membawa kepada pemusuhan, peperangan. Tak boleh. Tidak boleh. Itu bukan pekerjaan agama. Pekerjaan agama ini membawa kepada kasih sayang, perdamaian, kebaikan dan sebagainya. Maka dikatakan di sini, dia kata dipukulnya akan segala seterunya, dan membawa kepada dipukulnya segala orang-orang yang memusuhinya. Dan ada kalanya pekerjaan, ada kalanya pekerjaan, ada kalanya kebinasaan. Ini bahasa lama. Ada kalanya pekerjaan, ada kalanya kebinasaan. Maknanya perbuatan orang-orang ahli dunia ni kadang-kadang membawa kepada kebinasaan. Habis binasa. Ibadat memang binasa lah. Rosak dan sebagainya. Maka hingga hasil bagi mereka itu metabat kerjaan dan juga dan tambatan perintahnya. Mendapat mulut dia kata. Saya pun tak faham juga sebenarnya. Jadi nak beritahu itulah
nak beritahu ahli-ahli mencari dunia ataupun kehidupan orang-orang pekerjaan yang melibatkan kepada mencari dunia-dunia yang lebih, sifat-sifat tamak ini membawa kepada kebinasaan. Maknanya jadi kita ni akhir kali duduk dalam lingkungan tu, dalam perintah dia, tak nak keluar dah. Tak nak keluar. Orang yang terlibat dengan penipuan kadang-kadang ataupun terlibat dengan kejahatan, dia nak keluar jadi ibadat tak boleh. Duduk dalam perintah tu, duduk dalam keadaan tu, susah. Maknanya maka nak beritahu, kita kena jadilah orang yang ahli akhirat ataupun ahli ibadat. Ahli ibadat ni di antara sifat dia tidak terpedaya dengan perjalanan rezeki yang melalaikan, dan dia akan merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, kerana dia begitu yakin dengan pemberian Allah. Pemberian Allah. Bagi mereka, pemberian Allah yang besar adalah kekuatan dia untuk melakukan ibadat. Kita kalau boleh Allah, maka jangan kita mencari yang lain. Allah Ta'ala dah beri kita dalam ibadat, kita cari yang lain, kita cari yang lain sampai kita tinggalkan ibadat kepada Allah. Ni kadang-kadang kita duduk dalam terpedaya dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan ada pun ada contoh ni, dan dikatakan bagi Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, tak kala menilik kepada dua askar pada hari Safai ni, ke hari Siffin. Siffin ni, kalau Siffin ni perang Siffin lah. Perang Siffin ni perang di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kalau kita tengok, Muawiyah ini adalah penulis wahyu Nabi, dan Muawiyah adalah sahabat Nabi. Sayyidina Ali pun sahabat Nabi. Dalam waktu yang sama, Sayyidina Ali menantu Nabi, kemudian suami kepada Siti Fatimah. Maknanya dalam waktu yang sama, Siti Aisyah merupakan isteri pada Nabi. Siti Aisyah menyokong Muawiyah, penimpala sahabat Nabi. Maknanya dia kata, kalau aku memerangi, duduk dalam Muawiyah, aku perang Sayyidina Ali, bermakna aku memerangi menantu dan anak dia. Tapi kalau duduk dengan Sayyidina Ali bersama dengan Siti Fatimah memerangi Muawiyah, bermakna aku memerangi sahabat dan juga isteri Nabi. Tak ke pening? Maka ada di kalangan sahabat, dia kata, kalau ada dua orang sama-sama Islam berperang, aku tidak mau terlibat. Maknanya jadi duduk atas pagar boleh. Mana duduk atas pagar? Boleh ke tak boleh? Ini masalah sahabat, bukan masalah ni. Sahabat ni orang ahli ijtihad. Golongan sahabat ni golongan yang dapat kedudukan istimewa. Jadi berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kesnya adalah apa? Kesnya adalah berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ini dibunuh. Tapi apabila dibunuh, naik Sayyidina Ali tidak dapat menangkap orang yang ataupun menghukum orang yang membunuh Sayyidina Osman. Sebab zaman Sayyidina Ali mana ada DNA, mana ada kita nak cari cot tangan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam tu tak dapat. Oleh kerana itu, pembunuh Sayyidina Osman tak jumpa carilah, tak dapat didakwa. Lalu Sayyidina Muawiyah, dia mendakwa bahawa Sayyidina Ali melepaskan pembunuh Sayyidina Osman. Maka dia ini sebenarnya nak membela Sayyidina Osman. Jadi bila nak membela Sayyidina Osman, Sayyidina Ali mempertahankan dia. Akhir kali berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan di antara Muawiyah dan Abi Sufyan, Sayyidina Ali dulu dia ada kes dengan Siti Aisyah. Kesnya adalah kes ketika Siti Aisyah difitnah. Bila Siti Aisyah difitnah, maknanya bila Siti Aisyah difitnah, jadi Sayyidina Ali ni ditanya mengenai keadaan itu. Jadi Sayyidina Ali ni dia beri komen. Susah apa ramai orang puang kan? Ibaratnya gitu. Jadi kenyataan ini menyebabkan Siti Aisyah berasa hati lah. Tapi adalah kata-kata lebih kurang macam tu, saya pun tak ingat lah. Jadi adalah maknanya akhir sekali berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Siti Aisyah menyokong Muawiyah, isteri Nabi sokong Muawiyah, anak Nabi sokong Sayyidina Ali.
berlaku peperangan di antara kedua-duanya. Baiklah, kita je panjang, dalam sini sikit je. Pada hari Siffin ni peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Katanya, barang siapa berkehendak kepada martabat yang tinggi, tiada menghirau-hiraukan dengan mengerjakan pekerjaan kebinasaan yang besar-besar. Kalau dia nak kedudukan tinggi, dia asal hirau pekerjaan yang besar, kebinasaan yang besar-besar. Kalau nak duduk yang tinggi, contohnya kedudukan tinggi, pahala besar, asal hirau. Orang yang nak berjihad, asal hirau kematian. Kalau dia nak berjihad, nak berperang, berjihad, asal kira kematian. Kebinasaan yang besar-besar ni macam kebinasaan apa? Kebinasaan nyawa besar kan? Harta benda. Maknanya cakap yang boleh. Maknanya tapi nak berjihad juga senang. Kita ini tak boleh berjihad kalau hawa nafsu tidak dapat dijihadkan lagi, tidak dapat dibersihkan lagi. Kita cakap buat jihad, tetapi kita hati tak bersih lagi, tak boleh. Nanti kita rasa semangat nak berjihad, nampak topi merah semua lagi. Padahal topi merah itu bomba. Maknanya nak berjihad ni kena bersih hati dulu. Dia sebut dalam hadis, dia kata orang nak berjihad ini, nanti ketika dia nak berjihad, dia akan kata, syaitan akan kata, mu nak berjihad, hartamu banyak, mu nak tinggal siapa? Estimamu. Apa kita pun jawab estimah buruk je. Rumah kayu nak utuh dah. Maknanya lepas pada tu dia pun kata lagi, boleh pergi berjihad. Tak apa, aku nak berjihad, tak apa, aku tinggal korang. Masa nak pergi jihad dia kata lagi, dia piti nak tinggal mana dia piti. Kira-kira anak-anakmu bagi. Anak-anakmu bagi habis saja piti. Lalu fikir ada piti pun dalam pen 5 riyal je. Ya, bagi 5 riyal mama tu pun. Maknanya tak boleh. Nak pergi ke jihad. Bila nak pergi jihad dia kata, mu nak tinggal mana orang rumahmu? Orang rumahmu lagi. Lagi dia kahwin orang lain. Tu jadi susah hati tu. Orang lain tak apa lagi. Tak apa lagi. Jadi akhir kali tak jadi pihak. Jadi nak beritahu, maknanya jihad ini katanya Muawiyah, kalau mu nak kedudukan yang tinggi, kebinasaan yang besar-besar ditinggalkan. Maknanya nak pahala jihad, tinggalkan. Tak sepikir kematian harus tinggalkan. Nak pahala besar, betul nak pahala besar, asal fikir hati. Balik ni dia buat keluar habis piti, dia atau sejik belaka. Maknanya tu kebinasaan yang besar-besar dah tinggal. Maknanya apa? Maknanya orang yang betul-betul kuat dia punya yakinnya, dia boleh. Kalau tak kuat memang tak boleh. Kita boleh kata, kalau hari ni kita semangat, aku ni nak jadi Sayyidina Abu Bakar misalnya. Pergi lalu tulis cek ada berapa ribu di bank, 15,000. Tulis lalu cek 15,000, beli sejik. We are not yatim, nak dapat pahala, buat macam Sayyidina Abu Bakar. Lalu orang tanya, dah mu tinggal apa? Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tanya dia, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Anak dan isteri. Aku tinggal Allah dan Rasul. Aku pun jawab gitu juga, Allah dan Rasul. Minggu depan menimpa dia. Maknanya minggu depan syokan, nyesal ada aku. Tak boleh kita lemah iman lagi, tak kuat lagi. Tapi Sayyidina Muawiyah kata begitu. Sayyidina Muawiyah. Jadi saya ingatlah kisah yang Abu Darda dulu. Abu Darda, saya pun tak ingat lah. Dia bercakap dalam satu kuliah ilmu. Dalam kuliah itu Muawiyah duduk dalam majlis ilmu. Tengok orang dahulu, pemimpin-pemimpin duduk dalam majlis ilmu. Jadi Harun al-Rashid pun begitu juga, duduk dalam majlis ilmu. Jadi mari bila dengar kuliah menangis dia. Bila Abu Darda ini menasihati kepada orang-orang yang menjadi ahli dunia, yang mengumpul hati banyaknya, nak menangis dia. Tapi bila dia balik, dia bagi harta kepada Abu Darda. Nak tengok tadi, tak ingat cakap. Dia tak ada boleh cakap, dia kerja harta, curi ke dia. Beri
Harta banyak-banyak. Abu dah ada ambil, tak ada ambil. Mari pengawal dia tanya, ambil tak? Ambil, tak ambil. Tetapi rupa-rupanya hari itu dia dapat, hari itu juga dia habiskan pada jalan Allah. Maknanya. Maka katanya kalau kamu nak dapat kedudukan yang besar-besar, maka asal tilitlah kepada kebinasaan yang besar-besar. Tidak hirau, tiada menghiraukan dengan mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. Tu nak beritahu kebinasaan yang besar-besar, sama ada binasa itu nyawa ataupun binasa itu binasa harta benda. Maka asal hiraukan untuk mendapat kedudukan yang besar. Dan ada pun saudagar yang mengerjakan mereka itu pekerjaan. Maknanya kalau dia itu seorang saudagar, ahli perniagaan, yang mengerjakan mereka itu pekerjaan, tiada takut kebinasaan di darat dan juga di laut. Dia tiada takut dia pekerjaan di darat dan juga di laut. Dan dilontarnya akan dirinya mereka itu dan harta mereka itu pada tempat yang memutuskan masyriknya ataupun maghribnya, timur dan baratnya, bahasa Arab pula. Dan menetapkan diri mereka itu atas salah suatu daripada dua pekerjaan. Ada kalanya luput roh dan ada kalanya hasil labanya, hingga hasil bagi mereka itu dengan yang demikian itu tiap-tiap laba yang amat besar. Laba ni untung. Dan harta yang amat jisim. Apa tu? Keuntungan yang indah-indah. Tak faham lagi. Saya pun tak faham, tapi kata tahu. Ada pun saudagar yang mengerjakan mereka itu pekerjaan. Ada pun orang-orang yang duduk dalam bidang perniagaan. Saudagar ni orang yang berniaga, tiada takut kebinasaan di darat dan juga di laut. Maka oleh kerana tengok, orang yang saudagar ini, orang yang saudagar yang berniaga, kadang-kadang dia nak sesuatu yang lebih, maka dia tak hirau ke bahaya di darat dan di laut. Macam orang kadang-kadang dia mencari emas, dia gali lubang, Masya Allah, dia tengok takut dalam. Tak takut, dia tak hirau dah. Maknanya kebinasaan yang boleh timpa pada dia tak hirau kan. Dan dia nak dapat sesuatu yang untung, hati yang banyak, dia dapat pupuh hati. Maknanya kalau orang kata di bawah dasar laut tak ada mutiara, tepat siang-siang, dia sanggup pergi. Dia kira gadai nyawa dah. Ramai mana orang menggadai nyawa untuk mendapatkan harta. Tapi nak menggadai nyawa untuk jalan fisabilillah, jarang orang. Maknanya kadang-kadang dia tidak sedar. Kalau ada berjihad memang dia takut. Tapi kalau dia mempertahankan harta, Masya Allah, orang ambil golok, dia ambil golok. Ayolah lagi. Kerana harta dia sanggup, tapi kerana agama dia payah lagi. Payah. Jadi orang yang berniaga ini, dia beri contoh lah, ini contoh je. Orang yang berniaga ini, dia kata tiada takut kebinasaan di darat dan di laut. Tak takut di darat, di laut pun dia tak takut. Di darat seperti apa? Ada seperti panjak, kena gali lubang yang dalam, kena panjak yang tinggi-tinggi. Maknanya kadang-kadang orang itu kerja dia mengecat bangunan. Bangunan tu bukan 2 tingkat macam ni. Kadang-kadang bangunan 15 tingkat, kena cat. Bila dia cat-cat, dia tengok bawah, Allah kecil je orang. Maknanya, tapi tak apalah, kena mencari harta biarlah, tak apa. Maknanya dia sanggup, tidak ada masalah bagi dia untuk mendapatkan. Ada pun kebinasaan, dia tidak hiraukan. Itu orang yang saudagar. Dan dilontarkannya akan dirinya mereka itu. Dan dilontarkan akan dirinya, mana dia menjebakkan dirinya. Maknanya dia kata menceburi dirinya. Dan harta mereka itu pada tempat yang memutuskan timur dan barat. Tak kira di mana saja dia ada tempat dia pergi. Ada di barat dan di timur. Kalau kata ada di timur dan di barat, dia dapatkan. Susah setara mana itu jatuh nombor 2. Maknanya untuk mendapatkan dia. Dan menetapkan dirinya, mereka itu atas salah satu daripada 2 pekerjaan. Dia sanggup putuskan sama ada hidup ataupun mati. Dia panggil sama ada hidup atau mati itu. Kalau hidup kaya raya, kalau mati merana.
Jadi dalam keadaan macam tu dia sanggup putuskan. Ada kalanya luput ruh dia mati. Ada kalanya sampai mati dia. Dan ada kalanya hasil laba, ada kalanya dia dapat untung. Nak dapatnya nama Datuk, nak gundu Everest. Nak dapat Datuk. Panjang juga. Dah tahu apa pun ada kat panjang. Mana tak apalah kayak gini dapat Datuk. Maknanya ada kadang sanggup melayar seorang diri. Sanggup melayar seorang diri. Allah nak dapatnya tu dah kira dah. Bahaya tak bahaya. Dekat lautan tu bahaya. Dekat lautan sana tu maknanya sanggup berenang, merentasi selat. Pakai seluruh copeng berenang. Nak dapat nama Allah tak ada arah hari ni. Tidak menghiraukan bahaya-bahaya, tidak menghiraukan. Maknanya jadi ada kalanya dia membawa kepada kematian, ada kalanya dapat hasil laba ni untung. Hingga hasil bagi mereka itu yang demikian itu, tiap-tiap laba yang amat besar, harta yang amat jisim, keuntungan yang indah-indah, sampailah dia dapat keuntungan, harta yang baik-baik dan sebagainya, dan dalam keadaan sanggup dia menggadaikan nyawa. Inilah maknanya apa? Maknanya orang ni untuk mendapatkan habuan duniawi ataupun untuk membenarkan kawan apa, dia sanggup apa saja. Tetapi orang tidak sanggup untuk ibadat. Ibadat. Kadang-kadang dia ada target. Orang ni dia kata aku nak jadi juga jutawan. Dia kerja siang malam 5 tahun ke 10 tahun dapat dia. Tetapi untuk target untuk nak buat ibadat, dia tak sanggup begitu. Tidak sanggup begitu. Ada orang yang dia itu masa dia susah, hormat. Kadang-kadang siap camping ke orang. Marilah kuliah. Rugi kita tak pergi tengok. Marilah. Masa tu tiba-tiba jatuh niaga dia. Dia pun kerja sungguh-sungguh nak hidupkan balik perniagaan dia. Tinggal kuliah. Tak apalah, maknanya nak hidup sementara, nak hidup ni hidup sungguh, pas sudah orang mari. Tu bahaya. Tu yang tipu daya. Lepas tu orang ni kalau nak dapat apa-apa dia sanggup, tapi untuk ibadat jarang orang sanggup. Jarang orang yang sanggup. Ada pun orang pakat. Balik kat ni orang pakat, orang pekat. Yang dhaif, yang iaitu dhaif hatinya. Lemah hatinya, nipis kitanya. Maknanya rendah kita-kita, nipis kita-kitanya, tiada hampir meninggalkan harta daripada keuntungan daripada dirinya dan hartanya. Maknanya tiada hampir meninggalkan harta daripada keuntungan daripada dirinya dan hartanya, maka adalah iaitu daripada rumahnya kepada dukannya kedai. Dukannya bahasa Arab, dukannya kedai. Sepanjang umurnya dan tiada sampai ia kepada martabat yang mulia-mulia seperti kerjaan, dan tiada pula kepada loba yang besar seperti saudagar yang membuangkan dirinya dan hartanya. Maka jika tercapai di dalam pekannya laba atas mata bendanya 1 dirham, maka yang demikian itu baginya amat banyak. Dan yang demikian itu sebab bergantung hatinya sesuatu yang maklum, maka inilah pada dunia dan juga ahlinya. Jadi orang-orang yang berniaga di pekan ataupun orang yang yang lemah hatinya, orang-orang yang duduk di pekan ni katanya orang yang lemah hatinya. Tapi dia tidak boleh berpisah dia daripada rumahnya dengan pekan dia, tidak boleh berpisah. Sehingga lupa dia akan beribadat kepada Allah Ta'ala, sehingga kan dia tak boleh fikir, tak boleh tinggalkan harta dia dan juga dengan rumah dia. Hanya dia fikir rumah dia, pekerjaan, keuntungan, kebun ataupun pasar, rumah, untung. Pasar, rumah, untung, itulah dia. Tauhid, fiqh, tasawuf. Mana orang duk fikir tauhid, fiqh, tasawuf, dia rumah, pasar, untung. Rumah, pasar, untung. Rumah, pasar, untung. Kena ada tiga-tiga ini, tidak boleh dipisahkan. Itulah dia yang dia dapat. Jadi kenapa? Kerana hatinya telah bergantung dengan sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui. Jadi rezeki itu sudah maklum sebenarnya. Tapi oleh kerana hati sudah bergantung dengan perkara itu, sehingga kan dia tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak dapat dipisahkan di antara rumah
kedainya dan juga keuntungan itu yang dia fikir. Maka itulah dia kata pekerjaan orang-orang yang ahli dunia. Maknanya kedudukan yang hanya mencari dunia. Rugi kita. Sebab kita kena kembali memahamkan hati kita, diri kita, bahawa dunia ini bukan untuk mencari harta. Kalau mencari harta pun untuk ibadat, untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, untuk mencari jalan menambahkan pahala di sisi Allah. Memang untung orang yang ada harta ini kadang-kadang dia mengatasi orang alim. Kadang-kadang dia mengatasi orang alim. Dia juga ada harta dia banyak, boleh jadi dia menanggung masa orang-orang alim itu. Contohnya orang alim itu pun belajar dia pun orang alim pelajar tadi pun jadi alim. Jadi dia pun mengajar, hasil daripada dia tanggung. Maka orang mengajar pun, ketika dia mengajar, orang yang menanggung pun dapat pahala juga. Kemudian kalau dibuat lagi madrasah, ini alhamdulillah ramai orang yang terbuka hati untuk buat pusat pengajian. Kerana dia sedar dah, ini untung kita tidak ada ilmu. Jadi kita buat majlis ini sekurang-kurang pengaliran ilmu di dalam madrasah itu pahala dapat pada kita. Sebab tu kita kata orang yang ada harta ni untung kalau dia gunakan betul-betul. Kalau dia gunakan betul-betul pada jalan Allah Ta'ala. Tapi nak beritahu yang sebenarnya adalah ibadat kepada Allah, mencari redha Allah, mencari makrifat kepada Allah Ta'ala. Ini yang sebenarnya. Hanya kita ini disuruh juga mencari rezeki ini untuk meringankan, memudahkan kita beribadat. Tapi jangan tersalah. Jadi tersalah, ini kita terbalik. Jadi mencari rezeki lebih-lebih, ibadat itu sampingan, ada terbalik. Maka rugi, sangat-sangat rugi kita. Masa sekian berlalu, dia tidak akan kembali. Kata P.Ramlee, apakan daya masa tidak akan kembali. Maknanya dah dekat-dekat dengan kematian. Lepas tu kehidupan dunia kita ni lah untuk beribadat. Akhir kali harta pun banyak, ibadat sikit. Rugi. Siapa yang hartanya banyak, ibadatnya sikit, dia orang yang rugi. Siapa yang ibadatnya banyak, hartanya sedikit, dia orang yang untung. Maknanya, maka carilah keuntungan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu hari ini dia kata orang tu selalu bergantung, maka dia jadilah ahli dunia. Dia panggil abna'u dunia, anak kepada dunia. Rugi kita menjadi anak kepada dunia, kita naklah menjadi kepada anak akhirat. Sebab apa jadi ahli dunia? Apa yang sebab menyebabkan kebanyakan orang jadi ahli dunia? Sebabnya rezeki. Sebab apa? Kerana rezeki dia itu menjadi ahli dunia. Sebab dia tidak tawakal. Ada sesuatu rezeki tapi tidak tawakal. Sebab apa dia tidak tawakal? Kerana dia tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah itu sebab menghasilkan sifat tamak. Boleh ada dah buat ibadah, alhamdulillah, boleh pergi kuliah, boleh pergi belajar, dia kita lain juga. Dia tinggal ibadah, dia cari yang lain. Akhir sekali rugi kita. Kita datang ke dunia tak ada fikir lain, kena fikir ibadat dah. Maknanya supaya perjalanan kita ini selamat dekat dengan Allah Ta'ala. Yang paling penting mencari kepada Allah, dan kita disuruh tawakal, serah pada Allah. Tak apa rezeki yang saya fikir banyak-banyak. Bangun tidur, fikir ibadat. Rezeki kerja lah, dapat alhamdulillah. Dapat banyaknya alhamdulillah. Tapi walau macam mana kena pegang untuk nak menggadaikan ibadat, tidak sekali-kali untuk sekadar mendapat rezeki. Kadang-kadang sabit rezeki, kita cari rezeki Allah, benda-benda haram habis kita ambil. Yang Nabi sebut, la yubali rajulu min aina asaba mal min halal am haramin. Akan datanglah satu zaman, Nabi sebut pada sahabat, akan datang satu zaman nanti orang sudah tidak kira halal haram. Halal haram ni jatuh nombor 5. Atau nombor berapa dah halal haram. Yang paling penting rezeki dia nak saja. Hari macam-macam nak cari orang jujur pun payah. Maknanya kadang-kadang kita pun nak tolong dia, kita pun kena juga kadang-kadang. Sehingga kan Nabi kata di akhir zaman nak cari orang amanah ada. Sehingga kan orang amanah dia fikir gini, aku kalau amanah orang kanak aku pun kena tak amanah juga. Kita ni jadi orang jujur yang kena zaman ni dah. Apabila kita mari kita kena tak jujur juga. Ya dapat tahu juga, dapat rasa juga. Kadang-kadang kesian orang. Telefon saya, ya Allah Ustaz, saya kena 40,000, Masya Allah. Saya kena 40,000. Kena macam mana? Dia janji saya buat perniagaan dia, masa habis. Habis, hilang ke mana?
Ada yang pelik tu dia simpan pergi di bank. Simpan pergi di bank keluar rosit. Betul-betul rosit cetakkan semua ada belaka. Cek pergi bank tak ada ke bank. Ada. Masuk beli. Allah, Masya Allah. Orang tu senang boleh berhenti kerja lagi. Dapat PT banyak, berhenti kerja lagi. Habis. Kalau main mahkamah istihad bengkak, itu pun habis ada benda. Habis. Ini bahaya hari ini. Ini kerana hatilah masalah ibadat tadi. Tidak memikirkan tentang ibadat, tidak memikirkan tentang akhirat, tidak memikirkan tentang perjalanan kita dengan Allah. Kalau tak fikir, jadi macam ni. Waliyatubillahi min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ahli akhirat. Moga-moga kita menjadi orang yang bertawakal dan rasa cukuplah dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan saya nasihat diri saya dan seterusnya muslimat sekalian, kita jadikan perjalanan utama kita rada Allah, untuk mencari rada Allah melalui ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kita sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.